welcome dua penceramah pada hari ini ke bengkel eksekutif bilik 1 ini yang membawa tajuk Project Based Learning PBL TM Future Skills Pemacu Pendidikan Digital dalam era IR 4.0. Dan penceramah pada hari ini terdiri daripada Dr. Zalina binti Muhammad Tahir dan juga Puan Ong Lee Chu. So let me introduce Dr. Zalina kepada tuan-tuan dan puan-puan dulu ya. Dr. Zalina binti Muhammad Tahir adalah pegawai SIP Plus daripada Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa Pudu. Dan beliau berpengalaman selama 30 tahun dalam bidang pendidikan, pernah menjadi pentadbir sekolah menengah dan timbalan ketua Nazir Negeri di Jemaah Nazir Kuala Lumpur. Mempunyai kepakaran dalam bidang bimbingan dan perbentoran. Beliau memiliki certified coach daripada Institut Aminuddin Baki dan beliau sangat aktif dalam menjalankan kajian ilmiah dan penulisan hasil kajian. Itu merupakan bab-bab yang I'm passionate with as well. So bagi Puan Ong Lee Chu pula, pegawai SISC Plus, Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa dan juga Pudu. Beliau berpengalaman 24 tahun sebagai guru akademik di sekolah rendah dan 8 tahun sebagai pegawai jurulatih pakar pembangunan sekolah SISC Plus di Pejabat Pendidikan Daerah Bangsa Pudu. Mempunyai kelulusan sarjana kepengetuaan dan berpengalaman sebagai penulis. Sebagai penulis buku teks bahasa Melayu, sekolah rendah dan jurnal penyelidikan pendidikan. So, not wasting any time, so we would like to pass the baton kepada dua penceramah ini untuk meneruskan bengkel eksekutif ini. Persilakan Dr. Zalina dan juga Puan Ong. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Ong Lee Chu, SIC Plus PPD Bangsa Pudu, Kuala Lumpur. Dan saya Zalina binti Muhammad Tahir ialah SI Partner dari PPD Bangsa Pudu, Kuala Lumpur. Dan tajuk pembentangan perkongsian kami pada hari ini ialah Project Based Learning TM Future Skills Pemacu Pendidikan Digital dalam Era 4.0. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Bridget selaku moderator untuk sesi pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan seluruh warga pendidik yang hadir bersama-sama mengikuti sesi perkongsian hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, kebanyakan pendidikan kita pada hari ini ataupun penggunaan kebanyakan teknologi, maklumat dan komunikasi adalah untuk pengurusan pentadbiran organisasi sekolah dan pendokumentasian semata-mata. Di peringkat sekolah, biasanya penggunaan teknologi ini mampu untuk meningkatkan pengurusan dan pentadbiran organisasi dan pada ketika itu kita dapati lebih cekap dan sistematik. Dan sehingga kini perkembangan ICT yang sekaligus melibatkan komunikasi digital telah diintegrasikan secara meluas terutama dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran murid. Ini juga merupakan satu peranti ataupun yang berada di dalam pasaran yang telah menarik minat bukan sahaja kepada guru tetapi murid-murid kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk mempertingkatkan lagi usaha dan keupayaan menjalankan pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan pandemik ataupun norma baharu ekoran pandemik hari ini, home based learning menjadi salah satu alternatif yang menjadi tumpuan kepada warga pendidik. Dan kita pasti pada ketika ini kemudahan teknologi yang ada pada hari ini telah banyak membantu sedikit sebanyak kepada warga sekolah pendidikan guru-guru kita untuk membangunkan atau meneruskan usaha untuk mencemerlangkan anak didik kita. Kemudahan teknologi digital menjadi tumpuan pada hari ini kerana di Malaysia telah menjadi satu pendidikan yang menjadi begitu dinamik walaupun di uncertain lagi, tetapi perkembangan mobile teknologi telah menjadi
merubahkan corak pendidikan bukan sahaja di negara kita tetapi sebenarnya kepada seluruh dunia. Dan corak perubahan ataupun corak pendidikan yang berubah ini menerusi mobile teknologi ini telah membolehkan semua warga termasuk guru dan murid-murid kita di seluruh dunia, ya, terutama di Malaysia lah, kita telah boleh mempelajari atau kemudahan ini membolehkan kita belajar di mana-mana sahaja pada bila-bila masa sahaja. Kerana itulah kita lihat pendidikan digital era IR 4.0 itu menjadi sangat penting kerana inilah yang bertepatan dengan tema pada hari ini, iaitu pengurusan kreatif pendidikan digital. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan ini bukan suatu pendidikan digital ini bukan suatu yang kita boleh kesampingkan, kerana pada hari ini inilah yang sangat-sangat kita tekankan, Kementerian Pendidikan tekankan, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga kita tekankan, dan hari ini kita dengar banyak perbincangan dan perbincangan yang dilakukan merujuk kepada atau menjurus kepada pendidikan digital. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan dengan mukadimah yang sedikit ini, dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan kita untuk menguji tahap pengetahuan tentang apa yang dikatakan pendidikan digital. Kerana kami membawa topik pendidikan digital, maka saya dan rakan saya, kita nak ajak tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama menyertai supaya sesi kita ini lebih menarik. Bersama-sama kita pada waktu ini, kita nak tuan-tuan dan puan-puan ikuti ataupun join Mentimeter yang disediakan. Silakan tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan linknya itu yang telah dimasukkan di ruangan chat, dan masukkan kod yang disertakan di sini, iaitu 67904985. This is a very basic, kalau kita tengok pada taksonomi Bloom. Hanya nak uji ke pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang dimaksudkan dengan pendidikan digital. Saya bagi masa 1 minit pada tuan-tuan untuk mengikuti ataupun sama-sama menjawab soalan yang disertakan. Hanya 2 atau 3 perkataan sahaja yang dibolehkan untuk dinyatakan dalam Mentimeter ini, kerana ada 3 soalan yang diminta di situ. Silakan kita mulakan, tuan-tuan boleh menjawab dan kita akan dapat tengok feedbacknya nanti. Silakan. Saya harap tuan-tuan yang ada di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba menggunakan teknologi ini. Ini salah satu teknologi digital juga. Baik, kita dah dapat jawapan di situ. Bahawa kebanyakan antara kita yang di sini bersetuju bahawa pendidikan digital itu ialah menggunakan peranti digital yang ada pelbagai. Tak apalah, ini ialah peringkat awal. Kita nak tengok, nak gauge bagaimana tuan-tuan dan puan-puan memahami tentang apa yang dikatakan sebagai pendidikan digital. Baik, seterusnya kita akan teruskan kepada latar belakang. Ya, saya tadi nyatakan tentang sedikit tentang pengenalan. Kita terus kepada latar belakang dan nanti kemudian kepada tujuan, perancangan pelaksanaan, implikasi, amalan baharu dan rumusan. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ini ialah usaha kami di Pejabat Pendidikan Bangsa Pudu untuk mengajak dan untuk meningkatkan kompetensi pengetua, guru besar dan guru-guru di sekolah supaya boleh membangunkan anak-anak murid kita menggunakan teknologi digital. Kita memahami keadaan ini sekarang ini keperluannya begitu mendesak, menyebabkan usaha ke arah pendigitalan itu kita lakukan dengan sebanyak mungkin di peringkat PPD, di peringkat JPN, terutama khususan kepada sekolah-sekolah. Dan sebenarnya hari ini pun kita tunjukkan kepada 2 buah sekolah, tetapi sebenarnya di peringkat Bangsa Pudu dah ada 25 buah sekolah yang kita dah memberi penekanan untuk melaksanakan pendidikan digital dalam PDP guru-guru dan murid-murid kita. Walaupun kita menggunakan aplikasi online, menggunakan kaedah home based learning, tetapi walau bagaimanapun, perkataan yang apa pun kita gunakan,
penggunaan digital itu telah kita terapkan terutama di wilayah ataupun daerah bangsa Pudu. Yes. Yes. Dan saya mengharapkan juga boleh disebarluaskan lagi ke peringkat seluruh Kuala Lumpur dan pastinya di peringkat negeri-negeri lain di Malaysia juga memang dah ada usaha-usaha yang sebegini. Dari semalam hari ini kita dengar banyak tentang teknologi digital, usaha-usaha yang dibuat oleh pengetua-pengetua dan guru besar di sekolah-sekolah masing-masing sehinggakan ke sekolah orang asli juga kan. Penggunaan ini memang diberi keutamaan. Kita masih belum dapat lagi slide. Kalau saya bercakap masih boleh, tetapi kalau tak ada slide itu tak seronok kan. Kita bolehlah have a very santai conversation together with Dr. Zalina. So who knows, yang tuan-tuan dan puan-puan would like to get to know more berkenaan dengan Dr. Zalina, bolehlah kemukakan soalan juga kan, sambil-sambil kita menunggulah slide yang ada itu kan untuk bengkel yang seterusnya kan. Saya kira rakan-rakan yang ada dalam bilik ini juga rakan-rakan pendidikan dari pelbagai sekolah, dari IAB, dari bahagian-bahagian juga ya. Dan ini ialah satu perkongsian ataupun platform yang sangat bagus untuk kita berkongsi hasil usaha yang kita buat dekat PPD kita ataupun JBN atau di tempat tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Kerana kalau kita tak kongsikan mungkin dia akan berhenti di situ. Sedangkan hari ini kita nak, kalau boleh nak sebarluaskan melalui network yang ada. Sebab tu kalau kita tengok mantan KPPM kita kata we are not only using PLC ataupun Professional Learning Community, but now we move forward kepada PLN, Professional Learning Network, where kita bukan saja berurusan dengan guru-guru di sekolah kita tetapi dengan guru-guru sekolah lain dari negeri lain dan barangkali melibatkan seluruh dunia tentang pendidikan. Kita boleh kongsikan kerana kita ada talian online ini yang lebih mudah untuk kita terokai dan berada di satu platform tapi berada di tempat yang berbeza-beza kan. Jadi saya sangat yakin dengan Professional Learning Network itu sebenarnya boleh menyebabkan lebih percepat kita punya hasrat untuk mencemerlangkan pendidikan di negara kita menjadi kenyataan. Ya. Itu suatu yang baiklah sebab kita nak melihat juga bagaimana kita ubah daripada konsep pembelajaran face to face. Sekarang kita dah boleh dengan pembelajaran di rumah dengan menggunakan peranti-peranti yang ada, dan saya yakin dari hari ke sehari guru-guru kita juga akan menjadi lebih mahir walaupun kita tahu bukan mudah dan mengambil masa untuk menerokai teknologi ini. Kerana kalaulah saya, contohnya saya ialah baby boomers, takut tengok komputer, rasa macam nak meletup. Tetapi kerana keperluan yang mendesak menyebabkan saya juga explore dan sedikit sebanyak boleh menggunakan teknologi ini dengan lebih baiklah dari kalau kita compare those days dulu kan. Sekarang lebih baik. Begitu juga pada cikgu-cikgu kita. Kalau guru-guru kita yang muda-muda, yang generasi Z, yang masih 20-an umurnya, mereka sangat mahir dengan penggunaan digital ini. Semuanya di hujung jari mereka. Dan kadang-kadang kita pula belajar daripada mereka. Itulah gunanya ada guru baru, ada guru lama, ada guru yang boleh saling belajar dan berkongsi pengalaman dan kemahiran. Kan? Jadi bolehlah pendidikan itu dibangunkan, tak adalah terhenti, because kita tak boleh stop pendidikan walaupun berada dalam keadaan pandemik. Malah saya rasa kita lagi sibuk apabila keadaan ini berlaku, pandemik ini berlaku kan Dr. Bridget? Ya, Dr. Zalina, bagus penerangan yang ada, and then we are so happy that there is ada satu soalan yang telah dikongsi di chat. Yes, so ada daripada Puan Nolia. Okay. Sedikit pertanyaan lah berkenaan penyediaan kursus digital learning kepada guru-guru. Jadi apakah pandangan daripada Dr. Zalina penyediaan kursus digital learning
kepada guru-guru? Baik, terima kasih dengan soalan itu, Dr. Bridget, daripada Puan Nurlia. Pada pandangan saya, this is my point of view, khusus tentang penggunaan digital ataupun pendidikan digital ini sebenarnya sangat-sangat perlu. Sangat-sangat, kerana bukan semua, macam saya kata tadi, bukan semua antara pendidik yang ada di Malaysia ini boleh menggunakan atau mahir, mempunyai kompetensi menggunakan peranti-peranti digital ini. Sebab contohlah saya tadi kan, saya bagi compare dengan barangkali anak saya yang berusia 20-an yang begitu mahir menggunakan alat peralatan ini. Jadi kita kena gunakan kepakaran guru-guru muda yang mahir tentang teknologi ini untuk membantu guru-guru lama atau kita juga di peringkat PPD dan JPN mempelajari, ikuti kursus-kursus yang ada. Ini bukan perkara kecil ya. Kalau kita tengok mengikut Gallego Arafat, ini tahun research dia 2017, dia kata tak semua warga pendidik kat Malaysia ni mahir tentang penggunaan teknologi. Kerana dia kata ada banyak kekangan, kekangan masa, kurang nak meroka sebab kita rasa face to face itu lebih baik, kita dapat jumpa murid, kita boleh bercakap dengan mereka, tapi keadaan dah berubah. Jadi kurang meneroka itu kena berubah kepada sangat nak jadi deep learning ni kena teroka pelbagai, barulah nanti kita boleh ubah daripada tak menguasai kompetensi itu kepada lebih baik, lebih mahir. Sebab itu kami di PPD Bangsa Pudu mengadakan kursus dan bengkel seperti ini kepada sekolah-sekolah, pada peringkat awal kepada sekolah-sekolah terpilih, sekolah-sekolah yang pentadbirnya willing to, yang bersedia apabila kita macam saya kan sebagai SI partner dan rakan saya tadi Puan Ong ialah SISC, kita pergi membimbing sekolah, kita bimbing pengetuanya, guru besarnya, guru-gurunya, SLT dan MLT. Okey, untuk senior leader team and middle leader team itu kita bangunkan mereka, dan ini antara perkara-perkara yang kita perbincangkan. Jadi ada sekolah yang memang why not kita buat, bolehlah bagi kami kursus, bagi kami pendedahan tentang pendigitalan ini. Kami juga tidak ada kepakaran, maka kita berkolaboratif buat perkongsian strategik dengan pihak-pihak yang ada di luar yang mahir. Sebab tu dalam perkara ini TM itu menjadi pilihan kami kerana mereka sangat expert dalam pendidikan digital ini. Alhamdulillah kita dah dapat slide sekarang. So, I hope I answer the question just now lah. Ya. Saya menjawab soalan itu. Kita boleh bersambung jugalah, boleh bersambung dengan soalan tu kan. Jadi sekarang slide sudah ada. Jadi Dr. Zalina, kita akan menjemput semulalah Dr. Zalina untuk merungkai lagi lah topik-topik yang ada pada bengkel. Dr. Zalina. Okey, saya kira kita kena main lagi sekali tentang Mentimeter tadi sebab dah terhenti kan, ataupun kalau memang ada Mentimeter itu kita boleh skip saja. Ada ke tak ada sebenarnya lagi? Kita tak perlu buat pun tak apa, tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya dah dapat tadi kan, kita lihat bagaimana reaksi atau respon tuan-tuan dan puan-puan tentang apa yang dikatakan pendidikan digital, iaitu peranti digital, perkembangan industri, tentang penggunaan peralatan yang lebih maju ataupun berteknologi dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada latar belakang lah selepas kita dah melihat tentang pengenalan ini ya. So, dalam perkembangan revolusi IR ataupun kita panggil revolusi industri IR 4.0 telah menuntut kita ya, transformasi dalam pendidikan itu sangat-sangat penting, iaitu kita nak melihat kepada meningkatkan keberkesanan PDP secara digital di samping mengamalkan corak pendidikan abad ke-21. Sebab ada juga soalan yang datang daripada YouTube juga, Dr. Zalina. Jadi soalannya berbunyi begitu, bukan dia punya statement ataupun keperluan daripada peserta dalam YouTube. Maybe Dr. Zalina boleh kupas sedikit berkaitan dengan Professional Learning Network, PLN, sebab tadi Dr. Zalina ada terangkan berkenaan dengan PLN. Untuk saya pun Bridget pun rasa nak seronok juga dengar PLN tu.
mana kita dapat melaksanakan atau membudayakan atau meningkatkan lagi PLN di sekolah. So it is also good for us in IAB juga. Right. Ya, So right. Kalau kita lihat sebelum ini kita balik ke belakang sekejap lah ya. Mantan KPPM kita, Datuk Dr. Amin Senin, dia banyak membawa kepada perubahan-perubahan dalam pendidikan yang saya kira sangat fokus dan sangat bermakna. Salah satunya ialah kalau dulu kita tak ada pun cerita tentang PLC, kan? Dulu tak ada pun cerita dalam TS25, transformasi sekolah 2025 itu kita dah mula bagi tentang PLC. Kita menggalakkan guru-guru kita tidak bekerja secara silo, tetapi dalam kumpulan-kumpulan kecil, dalam panitia mereka, dalam bidang mereka, di sekolah mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kita tak boleh buat PLC seperti mana kita membuat ladap yang ada dalam takwim 4 kali setahun. Bukan itu lagi caranya, tetapi PLC itu mengikut keperluan dari semasa ke semasa. Kalau perlu hari ni buat, hari ni kita buat. Kalau esok kita kena buat, besok kita buat. Maknanya PLC itu akan berada hari-hari oleh pelbagai kumpulan guru di sekolah, mengikut bidang mungkin, mengikut mata pelajaran mereka mungkin. Baik, kita tidak boleh berhenti di situ seperti mana pendigitalan ini ataupun kemajuan pendidikan ini berlangsung. Kita juga sebagai individu dalam sistem kena bergerak juga lagi ke hadapan. Kalau kita duduk dalam kelompok PLC dalam kumpulan sekolah kita, guru-guru kita saja, now kita dah kena keluar lagi sedikit. Kita pergi ke perkataan network itu ialah kita boleh join dalam satu perkara tetapi melibatkan orang yang jauh dari tempat kita, yang bukan lagi di dalam sekolah kita, tetapi kita dah boleh buat kelas. Contoh, saya bagi contoh. Dulu kita buat kelas dalam talian untuk murid kelas kita je, tapi sekarang kita dah boleh dah menjadikan budaya join dengan sekolah lain yang barangkali gurunya itu ialah guru pakar untuk mata pelajaran, tetapi bersama-sama dengan anak murid kita dalam kelas yang sedang berlangsung. Maknanya dua sekolah tapi dalam satu kelas yang mencantumkan dua murid daripada dua sekolah. Dan kita boleh keluar lagi ke depan. Kita boleh mengadakan networking kita dengan negeri lain, dengan negara lain. So maknanya kita tidak duduk dalam satu kelompok itu sahaja. Memang taklah salah, itu pun yang kita amalkan selama ini. Tetapi untuk kita lebih maju ke hadapan, kita kena juga mengikut peredaran ini dan kita perlu ada network yang banyak. Jadi kita tak boleh bergerak sendiri, silo dah tak ada dah dalam pemikiran kita. Sebab kita nak jadikan budaya pembelajaran itu terpahat dalam diri anak-anak didik kita. Kita nak jadikan anak-anak didik kita yang terhasil itu ialah mereka yang menyeluruh, yang mempunyai kompetensi yang tinggi, yang mengamalkan 6C tadi kan. Jadi cikgu kena mula dari cikgu kita lah. Of course pentadbir main peranan. Lepas ni kita dah boleh buat PLN lah, bukan PLC sangat lagi dah. Kan? Nampak lebih jauh dan boleh ke hadapan. Kita dah boleh kontak dengan negara luar pada waktu yang tertentu untuk kita belajar. Sebenarnya ini bukan suatu yang baru pada di bidang yang bukan pendidikan. Kalau kita tengok di bidang bisnes atau pentadbiran yang lain, mereka dah amalkan sejak pandemik ini lagi banyak. Saya lihat sendiri bagaimana anak-anak saya bekerja di rumah tetapi sentiasa berkomunikasi dengan site negara lain, dengan Amerika, dengan UK, dengan Jerman, tentang bagaimana mereka nak berkongsi ilmu untuk mengatasi satu-satu perkara. Berkongsi ilmu untuk meningkatkan kompetensi mereka. From there pun saya sebenarnya belajar. Oh, that is why Datuk Amin Senin kata PLN itu sangat penting. Tapi kita belum lagi melaksanakan atau membudayakannya di peringkat sekolah-sekolah kita di negara kita. I hope in future kita akan dapat menjadikan hasrat beliau itu suatu realiti. Oh yes, Dr. Zarina, you are right. Because I think we are in the on the way towards that
that target. And then we have also persetujuan juga lah dalam chat kita daripada Puan Mariam mentioning that PLC ni dah sepatutnya menjadi budaya. Memang sudah menjadi budaya. Bukan sekadar untuk tujuan pelakuran semata-mata. So, Betul. PLC sudah menjadi budaya, and then hopefully lah PLN akan menjadi one future target for all of us to actually continue our networking. And also, Puan Salma juga mention PLC boleh dilaksanakan di mana-mana sebagaimana Dr. Zalina mention just now. Okay, that is really, really supportive. Right. And then di sini ada juga some daripada peserta kita dalam chat ini mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Dr. Zarina atas perkongsian yang sangat menarik dan segar berkenaan dengan PLN tadi dan berkenaan dengan komunikasi digital tadi. So bagi peserta ni dia berhasrat untuk memperkasakan studio dia di sekolah beliau sebagai digital library dan studio rakaman ataupun perhubungan bagi kelangsungan PDPR sesuai dengan IRA 4.0. So dia Tuan ini adalah Tuan Syafi'i Muhammad Noor daripada SMK Sri Sendayan Seremban Negeri Sembilan. So beliau berharaplah untuk dapatkan sedikit nasihat dalam pembentukan digital library. Jangan background Oh yes, okay. So beliau berharap boleh dapatkan sedikit nasihat dan panduan untuk set up digital library and studio rakaman ataupun perhubungan bagi that kind of PLN networking. Wow, soalan yang baik. Saya tak tahu saya boleh menjawab ataupun tidak, Dr. Rigid. Okey, Tuan, saya rasa itu ialah satu inisiatif yang sangat-sangat bagus yang Tuan telah bawa dalam perkongsian ini, kerana sebagai pemimpin sekolah, I believe you salah seorang pemimpin di sekolah yang nampak apa yang perlu dilihat. Future ni kita kata future focus. Ya, kita melihat ke depan apa agaknya kemungkinan. Kita tak mau bergerak hari ini untuk hari ini, tetapi kita nak melihat sekolah kita menjadi satu tempat sebab sekolah tak boleh bergerak kan. Jadi kita jadi macam one stop center yang you menyediakan ruang ataupun studio, tetapi studio itu boleh diguna pakai untuk pelbagai perkara. Nak setting tu saya tahu dia memerlukan peralatan komputer, peralatan teknologi lah. Yang basic mungkin kita perlu ada. Tetapi selepas ada yang basic itu, kita perlu ada network sebelum nak lakukan itu. Network kita dengan orang-orang di luar sana. Kita mesti dah ada kolaboratif dengan pihak-pihak ataupun stakeholder di luar. Banyak yang kita ada boleh terokai, terutama yang bukan dalam kerajaan lah, yang di luarnya, yang saya rasa contoh yang kami buat dengan TM kan, mereka ialah pihak swasta, tetapi mereka juga ada CSR. Dia akan bantu sekolah kita kalau kita ambil inisiatif untuk meminta kepakaran mereka. Dari situ kita build up sedikit demi sedikit kompetensi guru, sebab kita kena attack guru, kerana guru yang kita nak lahirkan ialah guru berkualiti pada akhirnya, dan kita nak jadikan murid kita murid yang menjadi pada akhirnya. Kalau guru kita berkualiti, dia mestilah mendapat banyak perkara atau dia mestilah meneroka. Kata saya tadi, pada peringkat awal guru kita sort of lack of time, dia tak cukup masa kot untuk meneroka banyak perkara tentang digital. Atau mereka juga sebenarnya mengamalkan BAU, business as usual, pada peringkat awal, yang merasakan as long as I masuk kelas, I ajar murid-murid dapat ke atau tak dapat, itu perkara kedua. Tapi tanggungjawab saya memberikan ilmu. Itu barangkali pemikiran sebegitu dah kena eliminate dah kena buang, kerana guru-guru kita pada hari ini dah perlu berada di hadapan muridnya.
mesti berada always one step higher kan. Jadi bilik-bilik ataupun studio-studio itu kalaulah boleh dibuat, saya rasa sangat bagus kerana you tackle banyak perkara. Menarik minat guru, menarik minat murid untuk datang ke sekolah. Right. If in future murid masih boleh kena pergi sekolah, kan, murid akan suka pergi kerana dia tahu ada faktor penariknya di studio itu dan dia boleh berkongsi ilmu dia, pengalaman dia. Sebab hari ini kita bukan nak one way traffic, kita nak tengok murid kita boleh berkomunikasi, boleh berkolaboratif, boleh menunjukkan kreativiti dia. 6C itu memang kita nak amalkan. And inilah yang kita kata deep learning, sebab kita nak tangkas tuan, kita nak cepat, agile kan, kita nak segera bertindak dengan inovatif-inovatif yang ada. Again saya kata tadi, kita mesti future focus. Ini juga hasrat yang dibawa oleh mantan KPPM kita. Saya memang suka dengan idea-idea beliau, jadi saya nampak bagi saya, I do not know the other person, but I believe dengan cara yang begini kita boleh ke hadapan, kita boleh ajaklah dulu cikgu-cikgu yang ada kemahiran tentang teknologi itu dengan setup kita di studio kita. Ada orang dimulakan studio itu dengan permainan dulu, nak menarik murid. Ada sekolah kalau di Bangsa Pudu ada jamming room untuk menarik murid-murid yang bermasalah. Kan, tak nak datang sekolah, tapi guru besarnya sediakan gitar, drum and everything in one room. Dan murid baru suka datang. Then from there you next step lah. Bagaimana nak fokus tentang pendidikan pula. Sebab the moment you boleh buy in hati murid, kan, you bolehlah majukan dia, insyaAllah. Sebab tu kita tak boleh terus saja jump into conclusion tentang anak-anak murid kita lah. Cikgu-cikgu kita insyaAllah boleh bantu kita buat studio tu. Saya sangat sokong. Walaupun saya tidak ada kepakaran itu, tapi kepakaran itu boleh kita peroleh melalui perkongsian dengan pihak-pihak yang ada di luar. Kan? Apa kata Dr. Bridget? Yes. Thank you so much, Dr. Zarina. I think you are right now, Doctor. And we can actually start very small. So Tuan Syafiee, we can actually start very small. Kita start dengan, if we don't have, we just menggunakan peralatan yang sedia ada. Contohnya computer room kita dulu. The main thing is kita establish that. Sebab for myself, because myself ialah Ketua Jabatan Bahagian Kerjasama Luar dan Antarabangsa. So a lot of networking perlu diadakan, and then I'm just solely depending on my laptop in front of me. So we link to speakers from China, we link to authors ataupun writers daripada England, which we are going to have the activity kemudian. So I bet we can actually start small, menggunakan peralatan yang ada. The main thing is we have a very good networking secara fizikal, secara manpower, secara kemahiran itu kita teruskan dulu Tuan Syafiee kan. Kita boleh startkan dulu, and then if we have the peluang, we have the rezeki, then kita adalah dana dia untuk membina iStudio. Kita sekarang go for iStudio now. Kita boleh wujudkan iStudio. Sebagaimana dalam organisasi kita juga, kita starting to actually set up our iStudio from basic laptops only kepada interactive board, semuanya di mana kita boleh pancar untuk komunikasi yang lebih rancak bersama dengan peserta-peserta daripada luar negara. Hopefully that. Right. Sebab juga ya Dr. Bridget, sebab kita sekarang ni guna istilah kalau dalam keadaan pandemik kita kata kita jaga kita. Sekarang ni cikgu bantu cikgu. Cikgu kena bantu cikgu. Sebab tu kita buat sesuatu hari ini, apa pun yang kita buat dalam pendidikan, learning by doing. Kita sambil buat, sambil belajar. Dan kita juga buat sesuatu itu melalui real time. Kita bukan nak tunggu kemudian. The real time professional development itu harus kita terus dan buat. Sebab tu kita kata ini online blended lah, sebab ada yang lama bercara lama digabungkan dengan yang baru, ada je
yang baiknya yang boleh kita terima dan kita boleh salurkan kepada guru-guru kita dan akhirnya benefit kepada murid-murid kita. Kan? Exactly. Thank you Dr. Zarina. Thank you. Boleh saya celah sikit, Doktor? Boleh? Boleh. Saya sikit, eh? Ya. Boleh. Saya sangat Sikit teruja suara. dengan presentation ini. Saya Syafiq Momano yang dia bertanya tadi, Doktor. Terima kasih Dr. Zarina. Terima kasih juga co-host. Saya daripada Sekolah Menengah Sarjana Seri Senayan, Seremban, Negeri Sembilan. Jadi untuk makluman Doktor, saya pun telah ada satu cyber studio di mana cerita dia sangat menarik. Dia terbina kerana guru-guru saya bila mula-mula PDPR 1.0 menyahut saranan Kementerian dan Jabatan Serta PPD untuk mengurangkan stres guru. Alhamdulillah dengan satu sokongan daripada pihak luar, saya dapat menjayakan satu bilik studio dan sangat seronok. Banyak rakaman dan juga panduan yang kita hantar kepada ibu bapa serta pelajar-pelajar menggunakan rakaman-rakaman. Kalau tidak pun rakaman di studio, tetapi kita gunakan alat-alat yang kita beli di studio lah. Dan sekarang ni pun dalam PDPR 3.0 setiap minggu kita ada perhimpunan secara maya. Kalau minggu ini semalam saya mengadakan perhimpunan untuk tingkatan 3, minggu lepas tingkatan 4, sebelum itu tingkatan 5. Maksudnya kita tidak menganggap bahawa perpisahan dengan sekolah tutup ini tidak berjumpa dengan pelajar-pelajar. Sebab kita faham isunya sekarang ni pelajar-pelajar tak masuk dalam online sistem. Jadi kita mencuba sedaya upaya selain kita berjumpa dengan ibu bapa. Kita dah buat perjumpaan secara online dengan ibu bapa dengan disokong oleh PABG dan alumni secara online, dan kita buat setiap minggu satu kohort tingkatan akan berjumpa secara online, dan kita bagi juga token kepada cabutan bertuah yang hadir. Nampaknya ada peningkatan sikit lah. Jadi saya sangat tertarik dan saya yakin bahawa pendigitalan perpustakaan ataupun pembentukan satu studio di setiap sekolah bukan sekadar boleh membuka bumbung sekolah menjadi global village, sekadar PDPC, tetapi kita dapat macam kita lakukan pada hari ini, kita dapat mendapatkan ilmu daripada dalam negeri dan luar negeri macam Dr. Zarina cakap tadi. Itu sangat interesting. Jadi saya perlukan kekuatan dan mungkin selepas ini saya mungkin perlu dapat hubung dengan Dr. Zarina dan Dr. Co-host juga untuk kita bercakap lebih detail lagi. Saya sangat minat untuk mendalaminya, walaupun upayaan di sekolah saya, di sekolah kampung sebenarnya agak terhad, tetapi saya yakin dengan kekuatan PABG, alumni dan guru-guru saya yang hebat-hebat. Guru-guru saya hebat-hebat. Yes. Dia dah boleh buat studio dan dia ada studio juga di rumah masing-masing walaupun dengan keupayaan yang terhad dalam PDPR ni. Jadi kesimpulannya saya rasa topik ni sangat menarik. Syabas pada co-host, syabas Dr. Zarina dan tim dia, dan saya sangat teruja dengan ini. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Dr. Bridget, I think I'm back. Ya, walaupun topik memang pendidikan digital, everything we talk about digital, teknologi digital, ada pro and con dia. Ya, saya tiba-tiba dikeluarkan. Lepas tu nak masuk balik susah. Ya, tak jumpa jalan. So sekarang boleh kita saya present, izinkan saya present. Kita akan sambung balik slide latar belakang. Ya. Okey. Baik, latar belakang saya cakap tadi kan, berikutan daripada perkembangan revolusi IR 4.0 menuntut transformasi pendidikan dalam pendidikan kita untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan, iaitu pembelajaran dan pengajaran secara digital. Saya dah cerita dah banyak tadi. Di samping sebenarnya apa yang kita lakukan inilah untuk ataupun dalam corak pendidikan abad ke-21. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat kita dalam perkongsian kita pada hari ini, kita nak melihat bagaimana kita nak memperkasakan hasil pembelajaran murid melalui sains dan teknologi. Sains dan teknologi itu kalau kita fikir ia lebih kepada tentang era IR 4.0 lah. Waktu yang sama kita nak melihat bagaimana kompetensi digital guru yang tadi saya kata belum mantap lagi dalam menangani perubahan-perubahan teknologi itu, nak kita bantu supaya kompetensi ini boleh di-upgrade-kan, ditingkatkan, dijadikan amalan yang dah jadi budaya kepada mereka. Pada waktu yang sama kita melihat bagaimana cabaran ataupun apa yang kita hadapi hari ini. Bukan suatu yang mudah walaupun dah 1.5 tahun berlalu pandemik ini, kita berada dalam keadaan hewaya pada peringkat awal. Kita cuba untuk menyusun semula supaya kita berada di atas track yang betul, landasan yang betul. Kita nak pelaksanaan perancangan kemajuan sekolah dan penyampaian kurikulum itu boleh dilakukan dengan baik. Dan pada waktu yang sama
pengetua dan guru besar pentadbir di sekolah tak boleh buat kerja seorang-seorang. Mereka memerlukan kerjasama strategik. As I said just now, pembimbing seperti saya, SI partner dan juga rakan SISC, selain daripada pegawai-pegawai di pejabat-pejabat pendidikan dan juga JPN, memainkan peranan untuk membantu sekolah, terutama sekolah ya, sebab dalam perbincangan ini ialah tentang sekolah, untuk meningkatkan pendidikan digital. Waktu yang sama, kita ada kepakaran dari segi bimbingan, tetapi kita tak ada kepakaran dari segi teknikal. Maka kami berkolaboratif dengan komuniti luar, iaitu pemilihan kami kepada Telekom Malaysia, TM, dan bekerjasama dengan Creative Mind untuk menyalurkan kepakaran mereka untuk membantu guru dan murid sehingga mereka mahir melakukan pendidikan di dalam kelas mengikut pendidikan digital ini. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, inisiatif ini diambil, diangkat oleh pejabat pendidikan Bangsa Budu dengan kerjasama TM tadi untuk melaksanakan program Project Based Learning. Project Based Learning ini ada dalam KMR modul ke-6 TS25. Yang kita memang tak mahu benda ini compartmentalize, kita nak dia bersekali, dia simultaneously, dia bergerak sama seiring jalan supaya apa yang dipelajari oleh sekolah dan apa yang dikehendaki matlamat yang dibawa oleh Kementerian Pendidikan itu selari. Jadi kita bawa project based learning TM Future Skills sebagai inisiatif untuk memantapkan pendidikan digital kita. Sekarang mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan TM Future Skill. Sebenarnya TM Future Skill ini merupakan satu inisiatif dalam program memantapkan, menyokong pendidikan di Malaysia. Bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan digital dalam kalangan rakyat Malaysia supaya dapat berkembang maju dalam era IR 4.0, yang khususnya untuk membantu murid kita to be future ready, bersedia untuk menghadapi era digital di masa depan. Maka PBL TM Future Skill merupakan satu inisiatif seperti mana Dr. Zarina sebut tadi, merupakan satu inisiatif memantapkan pendidikan digital di sekolah dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek, project based learning yang berpusatkan murid dan merupakan satu pendekatan pembelajaran dalam abad ke-20, pembelajaran abad ke-21. Yang apa yang berbeza, apa yang istimewa dalam BPL TM Future Skill ini ialah dalam BPL TM Future Skill ini berdasarkan teknologi yang relevan, iaitu 3D modeling dan 3D printing digunakan dalam BPL TM Future Skill di sekolah rendah. Dan melalui BPL TM Future Skill ini juga dapat membantu para guru untuk menyampaikan kurikulum melalui platform digital dengan lebih berkesan, dengan lebih menjadikan pembelajaran itu lebih menyeronokkan. Okey, mari kita lihat apakah tujuan. Okey, meskipun negara kita sekarang ini berhadapan dengan isu ketidaktentuan keselamatan dan kesihatan dalam era pandemik. Namun pendakbir dan murid tetap, guru tetap bertanggungjawab untuk memastikan pembelajaran murid dapat disampaikan, dapat berlaku apa yang sepatutnya. Maka melalui TM Future Skill ini bertujuan untuk mempertingkat dan memperkaya hasil pembelajaran berlandaskan teknologi digital. Dan juga memastikan guru dan murid sama-sama menguasai pengetahuan dan kemahiran digital yang kalis masa depan, future proof. Sebagaimana yang kita tahu, sekarang ini kita dah berada di era IR 4.0 dan tidak lama lagi dah sampai IR 5.0 di mana era digital ini menuntut kompetensi digital dalam kalangan generasi muda kita. Okey, seterusnya juga PPL TM Future Skill ini bertujuan untuk membudayakan pembelajaran bermakna dalam kalangan murid. Seterusnya meningkatkan minat mereka terhadap sains dan teknologi
bagi memantapkan lagi pendidikan STEM, ya, pendidikan STEM secara berterusan di sekolah, dan akhirnya ya dapatlah menyediakan laluan agar inovasi yang dihasilkan itu mempunyai nilai kebolehpasaran. Ya, seterusnya mari kita lihat bagaimana strategi pelaksanaan BPL-TM Future Skill ini di sekolah. Ya, okey, BPL-TM Future Skill ini berlandaskan teknologi digital. Ya, dan dalam proses pembelajaran murid, ya, dia berkait rapat dengan dunia sebenar. Ya, dan bagi pada masa yang sama juga dapat meningkatkan kompetensi global dalam kalangan murid dan juga menyediakan satu ruang dan peluang untuk murid showcasing, ya, mempersembahkan idea mereka, mempersembahkan produk inovasi mereka, ya. Dan dalam pelaksanaan projek ini, ya, BPL TM Future Skill ini, seperti mana yang banyak kali dah sebut, berteraskan teknologi, ya, di mana kita berhasrat untuk menjadikan semua murid kita, ya, celik digital, ya, seterusnya dapat menyalurkan pengetahuan, kemahiran dan nilai, ya, nilai terutamanya kemahiran teknologi digital. Dan BPL program ini juga dapat menyokong program yang sedia ada, ya, dan tidak membebankan guru. Contoh, program TS25, ya, kita ada modul 3, ada modul 4, khususnya modul 6 KMR, ya, yang juga, ya, berlandaskan BPL sebagai pendekatan pembelajaran. Dan di samping itu juga dapat menyokong, ya, pendidikan digital di sekolah, pendidikan STEM di sekolah. Jadi melalui, ya, project based learning TM Future Skill ini, cikgu dapatlah, ya, warga sekolah, warga pendidik dapatlah connecting the dots, ya, bukan satu yang baharu, tetapi dapat menyokong program yang sedia ada di sekolah. Okey, mari kita lihat program TM Future Skill ini, PPL TM Future Skill ini telah dilaksanakan di 2 sekolah, ya, dalam inisiatif ini. Okey, iaitu SJKC dan SJKC Sunjin dan SJKC Jalan Davidson Kuala Lumpur, yang melibatkan 60 orang guru dan 66 orang murid secara langsung dalam projek ini. Dan tempoh pelaksanaan ini hanya 3 bulan setengah, iaitu mulai 1 September hinggalah 16 Disember, ya. Dan sepanjang, ya, pelaksanaan BPL ini, ya, dapatlah, ya, sekolah mendapat sokongan profesional, ya, selain daripada kepakaran teknikal, ya, dapat juga sokongan profesional melalui daripada bimbingan SIC Plus dan SIP Plus, ya, dan sokongan kepakaran beraratan digital di mana, ya, Telekom Malaysia memberikan, ya, di mana sekolah menggunakan peralatan digital iaitu 3D printer dalam pelaksanaan BPL ini. Sekarang mari kita lihat gerak kerja BPL ini, ya. Yang pertama sekali, pihak sekolah, ya, terutamanya guru dan murid yang terlibat telah didedarkan, ya, khusus menggunakan Tinkercad untuk mereka bentuk objek 3D, 3D, dan latihan khusus ini dijalankan secara maya melalui platform digital, iaitu platform WebEx, Google Meet, ya, dan juga melalui e-learning, bukan secara live sahaja, ya, secara latihan khusus secara live melalui platform digital, dan juga e-learning, ya, melalui portal stem.org.my. Seterusnya, ya, guru dan murid juga didedarkan, ya, kemahiran menggunakan 3D printer, ya, bagaimana nak mencetak, ya, nak ekspor, ya, mereka bentuk di Tinkercad itu untuk menghasilkan objek 3D, ya. Juga
para guru didedahkan bimbingan tentang pelaksanaan BPL yang berlandaskan teknologi digital. Bagaimana kita kena dedahkan para guru mendedahkan kepada murid bagaimana membuat berkaitan antara teknologi digital dengan dunia sebenar. Seterusnya sepanjang pelaksanaan BPL TM Future Skill ini, murid juga berpeluang untuk membentangkan big idea mereka dan membentangkan proses pembelajaran mereka, bagaimana mereka menghasilkan produk inovasi melalui latihan dan bimbingan juga daripada kepakaran daripada Creative Minds, bimbingan daripada SIC Plus dalam proses penghasilan produk inovasi. Akhirnya murid yang terlibat secara langsung dalam program projek ini berpeluang untuk menyampaikan, mempersembahkan, showcasing proses pembelajaran mereka melalui e-showcase BPL TM Future Skill secara kreatif. Sekarang inilah timeline pelaksanaan BPL TM Future Skill di kedua-dua sekolah yang tersebut bermula bulan September hinggalah pertengahan Disember pelaksanaan e-showcase BPL TM Future Skill. Dalam sepanjang pelaksanaan BPL TM Future Skill ini, guru dibimbing kaedah. Kita menggunakan kaedah PDCA untuk kaedah PDCA ini memang familiar untuk para pendidik di mana melalui kaedah ini proses penambahbaikan sepanjang pelaksanaan BPL TM Future Skill dapat dilaksanakan secara berterusan Ini sedikit sebanyak info kaedah PDCA diimplementkan dalam pelaksanaan BPL TM Future Skill. Adalah we plan, we do, check, semak, lepas tu mengambil tindakan penambahbaikan Seterusnya kita lihat dalam pelaksanaan BPL apa jua saja BPL dia mesti berpandukan satu kriteria kriteria pelaksanaan. Untuk BPL TM Future Skill juga terdapat empat domain yang utama, iaitu yang pertama ialah pembelajaran bermakna ditekankan di mana kompetensi global 6Cs dipupuk dalam karangan murid kita dan merentah disiplin Okey, seterusnya pengetahuan dan kemahiran teknologi digital bagaimana nak guna penguasaan kemahiran digital ini untuk diaplikasikan dalam penghasilan inovasi. Seterusnya sikap dan nilai, attitude and value sepanjang pelaksanaan BPL ini dapat memupuk kepimpinan, teamwork, leadership dan kesedaran global, dan juga impak produk inovasi yang dihasilkan itu mesti mempunyai impak terhadap komuniti. Akhirnya ialah perkongsian dan persembahan. Kita nak lihat bagaimana murid dapat mempersembahkan hasil produk inovasi mereka melalui cara yang kreatif. Melalui cara yang kreatif dalam e-showcase. Inilah 4 kriteria utama dalam pelaksanaan BPL TM Future Skill. Seterusnya, mari kita buat satu orang kata uji kefahaman, satu aktiviti interaktif dengan menggunakan polling tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi di sini, bar yang di bawah ini ada 3 titik. Ada 3 titik, tekan. Lepas tu ada polling, ada 3 soalan yang akan dikemukakan. Lepas tu klik jawapan. Yang anda diberi 3 minit untuk menjawab. Sekarang saya akan paparkan soalan polling. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah untuk jawab Sila digalakkan untuk jawab. Kita nak lihat respon audience berkenaan dengan pelaksanaan BPL ini.
Okey. Kalau kita lihat ya, respon kita ada seramai berapa orang? Kalau kita lihat ya, soalan yang pertama, ya, kita lihat soalannya, TM Future Skill merupakan satu inisiatif untuk memantapkan pendidikan digital. Ya, pendidikan digital di sekolah. Ya, betul ada 17 responden, ya, 17 auden yang jawab dengan betul. Ya, yang kedua, yang berikut ialah kriteria BPL TM Future Skill. Kita ada 4 ya, ada 4 pengetahuan dan kemahiran, pembelajaran bermakna, kita ada sikap dan nilai dan persembahan kreatif ya. Nilai keboleh pasaran tak ada ya, tiada. Okey. Inilah ya soalan yang ketiga, murid mempersembahkan hasil pembelajaran dan produk inovasi BPL ya TM Future Skill ni melalui platform e-showcase ya, e-showcase ya, e-showcase ya. Ini sedikit sebanyak inilah jawapannya untuk polling. Terima kasih kepada semua yang respon. Saya share balik slide. Okey. So terima kasih ya yang menyertai sesi polling ini. Saya sambung dengan implikasi. Kita dah lihat bagaimana strategi pelaksanaan BPL TM Future Skill ini. Sekarang kita lihat ya, marilah kita lihat implikasi ataupun impaknya ya terhadap PDP ya, guru terhadap pendidikan digital di sekolah ya. Maka melalui projek ini ya, PPL TM Future Skill ini, murid berjaya menguasai dan mengaplikasi ilmu dan kemahiran teknologi digital dalam penghasilan produk inovasi. Bermakna dapat memantapkan ya, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital secara praktikal, secara hands on, dan juga dapat meningkatkan kemahiran menggunakan peralatan digital ya, digital tools, iaitu 3D printer ya, dan juga peningkatan kompetensi berhadapan dengan dunia sebenar yang kompetitif dan mencabar ya dalam era digital. Yang penting ini era digital. Bila kita sebut IR 4.0 ini, yang pertama ya sekali idea yang muncul dalam minda kita ialah teknologi ya, digital, teknologi digital, dan juga ya melalui program ini juga, inisiatif ini juga dapat meningkatkan tahap penguasaan murid dalam pentaksiran bilik darjah ya. Contoh ya, okey, contoh kalaulah ya, contoh ialah penghasilan satu produk inovatif ya. Inovasi ini self watering planter, okey, murid dapat ya meningkatkan, kita dapat meningkatkan pembelajaran bermakna dalam kalangan murid, di mana dapatlah interdisciplinary, dapatlah membina kompetensi ya, dalam berkait rapat dengan kehidupan seharian ya, dan juga dari segi pengetahuan dan kemahiran, murid dapat aplikasi ya pengetahuan dan kemahiran teknologi digital ini dalam penghasilan inovasi mereka. Seterusnya dari segi sikap dan nilai, ia dapat memupuk kepimpinan, teamwork, kesedaran global, impak produk inovasi terhadap komuniti, dan juga soft skill ya, dan akhirnya dapatlah ya memupuk kreativiti murid semasa mereka berkongsi dalam e-showcase ya. Ini sedikit sebanyak impak dia. Okey, dan dalam pembentangan e-showcase juga kita dapat lihat ya bagaimana murid itu dapat mengenal pasti isu masalah dalam penghasilan inovasi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian ya. Dan penghasilan inovasi itu berkait rapat dengan dunia sebenar, isu semasa di dunia sebenar yang berlandaskan maklumat ya, melalui penerokaan maklumat dan sumber sahih yang sesuai. Seterusnya, murid juga berupaya mengaplikasikan kemahiran teknologi digital dalam penghasilan ya produk inovasi melalui teamwork. Dan seterusnya dapat menunjukkan
cara bagaimana nak guna produk inovasi itu dan bagaimana sejauh mana produk inovasi itu dapat memberikan impak kepada komuniti kita. Dan akhirnya yang paling penting ialah dapat memupuk ya soft skill, keyakinan, kepimpinan dan kreativiti murid yang merupakan nilai keboleh pasaran yang sangat penting supaya generasi muda ini dapat menceburi dalam era digital pada masa depan. Okey, dan ini sedikit sebanyak e-showcase paparan e-showcase yang telah dilaksanakan di kedua-dua buah sekolah ini memang kalau kita lihat paparan yang Abah ini memang dapat menarik ramai penonton banyak penonton, dan dalam e-showcase ini murid mempersembahkan proses pembelajaran mereka mengikut norma baru, di mana SJKC Jalan Davidson berjaya menghasilkan 10 produk inovasi dan murid SJKC Sunjin pula dapat menghasilkan 6 produk inovasi. Inilah sedikit sebanyak gambar semasa e-showcase. Okey, sekarang saya akan paparkan 2 video yang menunjukkan proses pembelajaran murid yang terlibat dalam BPL TM Future Skill ini. Kita dapat lihat bagaimana mereka menunjukkan keupayaan mereka, impak proses pembelajaran mereka. Fengze, can you come here? Of course! Oh no! How can I solve this issue? I have an idea! Ta-da! This is our solution! Can cover! With our can cover in handy, you no longer need to worry about your spilled drink. Let me show you how. Put the can cover on top of the drink. Gently press it. And there you go. With our can cover, no more spilled drinks. One more thing. You can carry your unfinished drink with you. Like this. See? We got you covered! Foreign planter. Let's go!
Okey, kalau kita lihat ya, selain persembahan ya, selain proses pembelajaran murid yang begitu kreatif ya, dalam program ini juga kami melaksanakan satu soal selidik ya terhadap pandangan terhadap respon ya daripada 60 orang guru tentang ya pelaksanaan TM Future Skill ini. Saya sila Dr. Zalina Ya, untuk saya sampaikan. teruskan. Boleh dengar suara saya kan? Boleh. Dan perempuan, kalau kita tengok dari awal, murid-murid kita telah memberikan kerjasama dalam usaha memacu pendidikan digital ini. Kita telah mengatakan tadi, kita dah adakan hubungan yang baik dengan komuniti luar, dengan TM ya, Telekom Malaysia, untuk membantu kepakaran untuk membolehkan guru dan murid-murid kita mempelajari tentang apa yang dikatakan pendidikan digital. Kalau kita bantu guru, kita dah juga bantukan murid. Tuan-tuan dah dapat lihat bagaimana murid menghasilkan produk-produk mereka tadilah sebagai contoh 2 produk tersebut. Pada waktu yang sama tidak lengkap kalau kita tidak mendapatkan pandangan daripada guru-guru yang telah kita bimbing. Daripada 60 orang guru tersebut, kita dapati daripada soal selidik, respon atau kuestionnaire yang kita bagi pada mereka menunjukkan begitu besar jurang daripada sebelumnya ataupun kita panggil pre-test dan post-test. Sebelum guru-guru yang 60 orang ini mendapat bimbingan daripada kami dan juga pihak TM, mereka nampaknya kita bagi dia 10 soalan ya. Untuk 5 soalan pertama di paparan ini menunjukkan pada peringkat awal hanya dari 17 ke 23% sahaja kemahiran pengetahuan guru-guru kita terhadap pendidikan digital. You just imagine when you see this, you tengok pendidikan digital hanya 23%. Dan paling rendah ialah bagaimana latihan dalam bentuk project based learning itu nak diimplementasikan dalam kalangan murid-murid. Tak begitu difahami oleh guru kita. Itu kan sebenarnya membuktikan kajian-kajian yang terdahulu itu memang ada kebenaran pada guru-guru kita. Pada peringkat awal kerana mereka tidak ada pendedahan. Bukan mereka tak mahu, tapi mungkin ada kekangan-kekangan. Melalui bimbingan tersebut dan tunjuk cara kepada guru, nampaknya berubah begitu tinggi, menegak peratus peningkatannya. Guru-guru dapati murid kita dah mula berminat untuk belajar menggunakan teknologi ini. PBL dah jadi satu aktiviti yang begitu diutamakan dan disebarluaskan dan dijadikan amalan di sekolah. Cikgu-cikgu kita juga dah ada kompetensi yang tinggi. Murid kita dah ada pengetahuan dan kemahiran yang tinggi. Kalau kita tengok ada yang sampai 100% peningkatannya selepas bimbingan itu dijalankan. Ya, kita lihat 2, minat murid daripada 34% mencanak naik kepada 100%. Begitu juga dengan kemahiran dan pengetahuan. Di sini sahaja kita dapat lihat bahawa pendidikan digital ini sebenarnya banyak kelebihan dan boleh membantu guru-guru kita untuk menyelesaikan banyak perkara di sekolah, terutama dalam usaha nak mencemerlangkan murid-murid untuk menjadi manusia yang ada kebolehpasarannya, yang boleh berada di luar nanti, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok pada guru tadi, kita tengok juga pada muridnya. Pencapaian murid dalam peningkatan tahap penguasaan iaitu TP lah. Kita hari ini kan tidak lagi berasaskan peperiksaan, jadi kita melihat kepada tahap penguasaan mereka apabila pentaksiran yang berterusan dilakukan oleh guru di sekolah. Pada peringkat awal, pada awal-awalnya sebelum kita memberikan bimbingan dan tunjuk ajar tersebut, murid yang berada pada tahap 6, daripada 66 murid tadi berada tahap 6, hanya 16 orang sahaja. Dan kebanyakannya masih lagi di tahap 4 dan tahap 5. Biasanya sekolah-sekolah jenis kebangsaan ini mereka punya kompetensi agak bagus jugalah, tetapi masih tidak boleh sampai ke tahap 6. Tetapi pada bulan November, selepas kita dah memberikan bimbingan dan terhasilnya produk dan sebagainya, kita lihat
For sure, bila dah boleh menghasilkan produk, tahap penguasaan murid kita telah melonjak ke tahap 6 dan 54 daripada mereka berada di situ. Hanya 12 orang sahaja masih lagi di tahap 5 kalau kita bandingkan pada peringkat awal yang begitu tinggi di tahap 4 dan tahap 5 ya. Ini satu kejayaan bagi diri kami sendirilah. Kalau saya rasa nampak perubahan walaupun kecil, but kita telah berjaya menjadikan murid itu minat, menjadikan mereka ada pengetahuan yang bertambah dan juga kemahiran yang tinggi. Dan pasti mereka boleh membantu rakan-rakan lain di sekolah tersebut. Baik, dalam perkongsian ini, amalan yang kita lakukan ini, apa yang kita dapati, ada amalan baru yang kita pelajari ni tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu pertama untuk melahirkan lebih banyak idea baru. Guru-guru dan murid, they come with banyak lagi idea nak buat itu, nak buat ini dalam pelaksanaan project based learning. Bukan pada satu perkara kerana dia dah ada alat, dia dah ada kemahiran. Dan kedua, untuk menghasilkan produk yang inovatif. Mereka begitu berminat untuk melahirkan lagi pelbagai produknya ya, untuk memberikan impak terhadap komuniti. Maknanya bukan dia je boleh pakai, komuniti boleh pakai. Contoh tadi penutup can itu bukan untuk mereka saja, tapi boleh ada nilai kebolehpasarannya ya. Dan ini ialah untuk meningkatkan soft skill mereka. Soft skill itu akan terus meningkat kerana dia tidak berhenti di situ. Selepas hasilkan, that's it, no. Dia akan create lagi dan ada inovasi-inovasi yang mendatang yang boleh diterokai dan boleh diterjemahkan dengan hasil atau produk yang ada. Ini kita kata inilah ilmu yang dipelajari sehingga boleh memantapkan kompetensi mereka, dan ini jelah untuk pemantapan kompetensi global juga. Sebab kesedaran itu sangat penting pada era digital ini. Tuan-tuan dan puan-puan, usaha amalan baru juga ini bagi saya. Kalau lama tetapi telah diimprovise lah. Kita telah meningkatkan usaha kolaboratif antara PPD, JPN dan juga komuniti luar untuk membantu membangunkan sekolah. Dan dalam usaha yang sama, kita nak memantapkan peranan senior leader team di sekolah, middle leader team di sekolah, supaya masing-masing ada peranan masing-masing dan tahu bagaimana nak membangunkan sekolah dengan tugas dan tanggungjawab yang ada pada diri mereka. Waktu yang sama, kita nak memanfaatkan teknologi digital ini supaya dapat meningkatkan kapasiti dan kualiti pedagogi guru dalam mendepani era IR 4.0 dan tak lama lagi dah jadi era IR 5.0. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini antara amalan yang kita rasa telah kita serapkan dan menjadi budaya kepada dua sekolah ini dan juga sekolah-sekolah yang telah kita bangunkan terutamanya di bangsa Pudu lah. Ya. Baik, sebagai rumusan dalam perkongsian kita pada hari ini, kita boleh lihat ya tuan-tuan dan puan-puan, matlamat kita, bear in mind matlamat kita ialah untuk meningkatkan kualiti guru kita, nak menjadikan murid kita menjadi secara holistik. Ini yang termaktub dalam hala 7 Pelan Pembangunan Pendidikan kita, dalam hala 7 sekolah transformasi sekolah kita yang kita war-warkan, dan kita nak seluruh 10,000 sekolah yang ada di Malaysia dengan warga sekolahnya itu menjadi realiti. Jadi kita mulakan dengan sikit-sikit tadi kan. Jadi apa yang kita nak harapkan melalui perkongsian dengan komuniti luar ini dapat membolehkan guru dan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran 3D modeling dan 3D printing. Waktu yang sama meningkatkan keyakinan digital mereka. Dan mereka yang ikuti kursus-kursus ini, kita bagi sijil lah sebagai appreciate kan kat dia. Mereka kan menghargai mereka dapat sijil sebagai rakan pembelajaran. Kita lihat kepada guru. Kalau guru, apa yang boleh meningkatkan kualiti mereka? Of course, meningkatkan kapasiti dan kualiti pedagogi mereka. Tidak hanya dengan buku dan papan lagi, tetapi menggunakan peralatan-peralatan yang memang boleh diguna pakai bukan untuk di sekolah, tetapi di luar sana. Orang lain boleh guna. Sebab tu nilai kebolehpasaran itu sangat penting. At the same time, guru kita akan menjadi lebih yakin mendepani cabaran. Letaklah cabaran IR 4.0 ke 5.0. I believe mereka akan begitu agile, begitu kuat dan bersemangat. Jadi, meningkatkan kolaborasi sesama rakan di sekolah. Tadi kita kata PLC, now kita dah cakap juga tentang PLN kan. Jadi, saling memberi idea antara guru itu sangat pentinglah kepada kita.
of course kita memantapkan peranan sebagai ketua di jabatan sebagai mereka yang menjaga organisasi, melihat sebagai helicopter view itu, kita nak mantapkan peranan mereka. Kepada murid pula, nak menjadikan mereka aplikasi ini menjadi aplikasi pengetahuan dan kemahiran kepada mereka, meningkatkan kemahiran untuk pelbagai subjek. Dan teknologi digital ini boleh membolehkan mereka menghasilkan lebih banyak inovasi. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah untuk meningkatkan kompetensi global. Tadi juga kita katakan 6C dah kita serapkan kepada mereka, not only 4C, now kita add another 2, iaitu karakteristik dan juga citizenship dalam kalangan murid-murid kita sebagai warga yang ada nilai identiti diri. Memupuk juga kepada mereka soft skill. Soft skill mereka itu tak kira dia berada di darjat mana sekalipun, tetapi kita nak pertingkatkan soft skill mereka, keyakinan dia, boleh menjadi leader yang bagus, ada global awareness, ada teamwork. That is what we want from them. Ya? Dan akhirnya kita boleh meningkatkan minat belajar. Of course, kalau dia ada minat tentang melaksanakan satu-satu inovasi, minat untuk pembelajaran itu akan bertambah. Tahap penguasaan melalui PBD, projek taksiran bilik darjah, dan berasaskan projek ini boleh ditingkatkan ke tahap yang maksimum, iaitu ke tahap 5 dan 6. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, again kita lihat bagaimana perkembangan IR 4.0 ini menuntut transformasi dalam meningkatkan kualiti PDP dan mengayakan hasil pembelajaran murid melalui sains dan teknologi. Walaupun kita tidak ketepikan sastra, kita tidak ketepikan bidang yang lain, ya, waktu yang sama. Pada waktu yang sama, PBL kita, PBL TM Future Skill ini sebenarnya dah nampak dah mampu melahirkan generasi yang kalis, ya, kita kata kemahiran masa hadapan, future skill, future focus, saya kata tadi, yang berterusan. Waktu yang sama, inisiatif ini sebenarnya menunjukkan kejayaan kepada project based learning yang dilaksanakan mengikut norma baharu yang kita hadapi setahun setengah dah ni. Ini sebagai satu titik mula dan menjadi contoh dan rujukan kepada sekolah-sekolah lain di daerah kami dan negeri kami, dan barangkali di negeri-negeri lain di Malaysia dalam usaha memantapkan lagi pembelajaran digital. Dan tentulah ini merupakan inisiatif yang boleh dijadikan sebagai platform untuk pencetus idea kita dan siapa sahaja bagi merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan dalam usaha memantapkan pendidikan digital pada era ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira itu adalah rumusan yang saya boleh bagikan antaranya dalam usaha kami membuat projek ini bersama-sama dengan dua sekolah yang kita pilih tadi. Itu saja untuk perbincangan yang boleh saya kongsikan. Kami mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada Telekom Malaysia, terutamanya Encik Izzat dan tim, dan Creative Mind, Encik Syafiq, dan juga PPD Bangsa Pudu Kuala Lumpur. Khususnya Tuan PPD kami, Tuan Haji Azwar bin Hussein, ya, yang sentiasa memberikan sokongan padu. Begitu juga rakaman penghargaan kepada pentadbir, guru dan murid dari dua buah sekolah yang terlibat secara langsung dalam BPL TM Future Skill ini, iaitu SJKC Jalan Davison dan SJKC Sunjin. Seterusnya kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung menjayakan inisiatif ataupun amalan, ya, ini. Terima kasih. Okay, thank you very much. Terima kasih kepada penceramah kita, iaitu Dr. Zalina dan juga Puan Ong. Jadi truly memang sungguh bersemangat selepas saya mendengarnya, terutama nampak I can actually witness begitu seronoknya penglibatan aktif anak-anak kita dalam pembelajaran. So that's why this is actually something that we need to, it is actually the kind of motivation that we need to instill in our teacher, also in our students, so that we can actually grab the digital skills
untuk quality education in the future, ya. Right, so now I think we can open up this session for more questions daripada tuan dan puan-puan dalam talian ini. So I think because masa kita, we have another 10 minutes, yeah? We have 10 minutes before we call it a day for this session. But before that, we really need your ideas and also, who knows, questions from anybody live. Okay, we do not want to capture any question in the chat anymore because we would like to hear from all of you. Jadi bolehlah sesiapa yang ingin bertanya soalan boleh just angkat tangan dan juga on your mic and then ask question. Alright? Any question from the floor? Doktor, saya ada satu soalan. Oh yes, daripada Saya Nurwati binti Muhammad. okay, Saya hello. dari PPD Hulu Langan. Alright. Soalan saya sebenarnya dah type di chat tapi saya bacakanlah. Okay, bagaimana peluang untuk meluaskan penglibatan lebih banyak sekolah kerana kebiasaan ni kan CSR daripada pihak-pihak swasta ni dia mempunyai had dari segi jumlah peruntukan dan juga ruang masa personalnya untuk memberi bantuan dan sebagainya. Jadi what's next untuk program ini? Terima kasih. Dr. Zarina jawab ke saya jawab? Mana-mana pun boleh. Okey, terima kasih ya soalan yang dikemukakan. Sebenarnya amalan ini kami laksanakan di 2 buah sekolah ini melibatkan dari awal ya pelibatan knowledge and skill transfer sampailah nampaknya impak dia melalui e-showcase. Ya, sebenarnya ini 2 sekolah sebagai projek perintis ya kepada sekolah lain. Ya, contoh Bangsa Pudu kami ada program pemantapan digital ini melibatkan 21 buah sekolah ya bawah satu program dan memang TM Future Skill Telekom Malaysia ini memang merupakan rakan strategik ya dalam program ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, JPWP Kuala Lumpur juga mengambil inisiatif ya untuk mengembangkan ya pendidikan digital ini di semua sekolah di jabatan ya di JPWP Kuala Lumpur ya pada masa yang akan datang ya dan bekerjasama dengan Creative Mind dengan Telekom Malaysia. Mungkin pihak sekolah di mana-mana saja perlulah melibatkan stakeholder terutamanya komuniti luar, terutamanya agensi korporat yang mempunyai kepakaran yang sebegini ya untuk membantu pihak sekolah selain daripada bimbingan profesional dari institusi pendidikan. Ini sangat penting. Adakah saya menjawab soalan puan? Bermakna selepas ini TM masih menjadi sebahagian daripadanya, sentiasa menjadi sebahagian daripada sebab tadi puan sebut tentang rakan strategik, bermakna penglibatan TM ini memang berterusan. Ya, dia akan berterusan sebab dia macam ni, selain TM mungkin ada juga agensi korporat ya yang sanggup ataupun sentiasa akan membantu dari segi memantapkan pendidikan di negara kita. Cuma ini bergantung sangat kepada pihak sekolah bagaimana mereka dapat melibatkan ya korporat yang stakeholder macam ni ya, seperti mana dalam program TS25 kita tekankan pelibatan aktif ya korporat, agensi luar ya, stakeholder bagi menjayakan program transformasi sekolah. Sama juga dengan sekolah ya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dari PPD, jabatan ataupun sekolah bolehlah hubungi TM Future Skill ya, TM ya untuk memantapkan bagi tujuan memantapkan pendidikan digital di sekolah ya.
Mungkin saya tambah sikit, Puan Nurwati, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya rasa bukan hanya kepada hanya TM saja, tetapi kerana banyak syarikat di luar sana yang ada CSR mereka yang boleh kita buat MOU lah ibaratnya, buat perkongsian dengan kita, dan bukan kita yang bergerak. Sebenarnya sekolah yang mempunyai inisiatif mencari mereka ini kerana mereka ada, cuma mereka tak tahu nak pergi ke mana, dengan siapa, sekolah mana yang mereka nak. Kita sebagai pemacu-pemacu ataupun ketua-ketua CEO di sekolah ini yang perlu bergerak menggunakan SLT dan FLT kita lah, mencari ruang dan peluang daripada mereka yang di luar sana. Sebenarnya mereka akan bantu. Kepakaran itu di tangan mereka, bukan di kita, tapi kita boleh berkolaboratif dengan mereka. Sebab kita dulu pun begitu. Sekolah yang ada inisiatif bila kita bagi pandangan, idea perkongsian dan bimbingan itu mencetuskan pemikiran mereka bagaimana nak mencari. Kerana keupayaan sekolah, kalau kita tengok sekolah SK dan SMK lagilah tak cukup duit kan, tapi boleh, masih boleh. Kita ada sekolah yang bukan SJK yang masih boleh mampu untuk ke depan kalau di Kuala Lumpur lah. Saya harap boleh kot, insyaAllah di mana-mana negeri lain pun boleh buat demikian. Grab the opportunity, kejar mereka. Right. Terima kasih. Right. Because apabila Dr. Zalina memberikan perkongsian tadi, dengan Puan Ong, saya pula yang bersemangat sebab memang area saya pun untuk kerjasama luar dan antarabangsa, yes. And then ada juga tuan-tuan dan puan-puan memberi sokongan jugalah. Sekolah perlu menggiatkan lagi jaringan dengan jaringan, jaringan dengan jalinan dengan pihak swasta dan juga dengan sekolah-sekolah lain pun okey. Sebab I think you are right. We need to actually tell them what we need. Because if we don't share what we need, they may not know what we need sebenarnya sekolah-sekolah ni. So we need to go forward, promote our school. So maybe in our school saying that we have this kepakaran, we have this kemahiran, dan we may need some support in different way daripada pihak-pihak yang di luar tu, supaya mereka tahulah in what aspect tu mereka boleh memberi sokongan dan juga support kepada sekolah-sekolah yang memerlukannya. Alright, and then memang tidak dapat dinafikan lah cabaran-cabaran yang tetap ada sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam chat-chat Puan Ong dengan Dr. Zalina. Memanglah dari segi internet connection tu itu merupakan cabarannya, and then also peranti-peranti yang sedia ada di sekolah mungkin tidak mencukupi, itu memang merupakan satu cabaran. Tetapi we may need to actually take all these cabaran tu sebagai satu peluang for us to actually move forward, find ways. Sebab as mentioned just now oleh Dr. Zalina just now, agility itu mesti ada. Agile, kita mesti tangkas, flexible, try to think analytically to find ways, hopefully, to get support from various sectors, various agencies, various organizations to support and to help out our schools. I think, again, it is actually all about networking now. We have to help each other. Not only guru bantu guru, sekolah bantu sekolah, tetapi pelbagai sektor bantu each other in making sure that our education can persevere and also can blossom in the future. I think we have reached the end of the slot at this very moment. So if we have any questions later on, then we can hopefully we'll be able to contact Puan Ong ataupun Dr. Zalina. Okay, yang peserta kita boleh contact both penceramah untuk mendapatkan penerangan yang lebih lanjut. I rasa they are all welcome. They are all welcome all the feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dalam talian tu, ya. Dr. Zalina dengan Puan Ong, boleh? Ya, boleh. Sure. Terima kasih sebab I think they really want some extra ideas of how to actually establish that PBL, the kind of networking with TM. Okay, right. I think we may need to
call it a day for this slot. And then before we end this slot, we would like once again to congratulate Puan Ong dan juga Dr. Zalina for a very, very impactful, comprehensive, real beneficial sharing with all of us. And we hope that we will be able to invite, IAB will be able to invite both of them again to share in other platforms so that we'll be able to get more ideas from them again. So I think that's about it from us. And then all the best to everybody, and then enjoy your slot in the afternoon. Thank you, Dr. Bridget. Thank you semua tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua. Thank you, Dr. Bridget and everyone here. Thank you. I hope benefit to all of you, right? Terima kasih. Terima Thank you so kasih. much. Assalamualaikum. Thank you so much. Terima kasih. Assalam. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Thank you, Dr. Zalina. Sama-sama. Okey, terima kasih semua doktor. Terima kasih semua, doktor. Saya PN saya kat email ya. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama. Have a nice day. Oke. Thank you. Oke, dokter. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zalina dan Puan Wong. Sama-sama. Sama-sama. Perkongsian yang sangat hebat. Ya, Terima kasih terima kasih. banyak-banyak. Terima kasih. We learn a lot. Thank you. Thank you. Terima kasih Puan Wong ya. Terima kasih Puan Wong. Terima kasih. Terima kasih.